Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Pada hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu kesan pandemik COVID-19 kepada masyarakat dan sekolah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Muhammad Syawal bin Syarizal, Metrik 284791. Seterusnya Nur Izzah Atirah binti Mafizul 284477, Wan Nurin Sabrina bin Wan Hussein 284352, Alif Aiman bin Idris 285039. Dan inilah merupakan ahli-ahli kumpulan yang akan membentangkan tajuk pada hari ini. Sejak kebelakangan ini, wabak penyakit coronavirus 19 atau lebih dikenali sebagai COVID-19 ibarat sudah sebati dalam kehidupan seharian kita. Dengan itu, hari-hari yang kita lalui penuh dengan cabaran dan kesan negatif akibat daripada penyebaran wabak yang tidak kita sangkakan ini. Bidang pendidikan antara cabang sosial yang penting kerana ia merupakan institusi harapan negara dalam melahirkan generasi yang mampu untuk memajukan negara kita. Namun, semenjak pandemik, institusi pendidikan terjejas teruk kerana bahana wabak COVID-19. Sejak tahun 2020, institusi pendidikan terpaksa menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian dan ada kalanya ia dijalankan secara bersemuka. Akibatnya, timbullah beberapa isu hangat yang menjadi bualan pelbagai pihak. Antara isu yang dibangkitkan adalah pengumuman mengejut daripada pihak kementerian, isu prosedur operasi standard, SOP sekolah dan juga skandal bantuan gadget. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan berkaitan tajuk isu berkaitan kesan COVID-19 di kalangan masyarakat dan sekolah. Perkara yang pertama dibincangkan dalam isu ini ialah tentang pengumuman mengejut daripada KPT iaitu Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi telah gagal dalam menyelaras jadual kepulangan pelajar semasa pandemik dengan baik. Keputusan yang dibuat secara tiba-tiba dan mengejut telah memberikan kesan yang buruk kepada khususnya pelajar untuk membuat kepulangan kampus. Antara pelajar yang terjejas ialah pelajar yang tinggal jauh di kampus, terutamanya pelajar yang tinggal dari Sabah dan Sarawak yang datang ke Semenanjung. Isu yang seterusnya ialah isu SOP sekolah. Dalam hal ini, KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia perlu lebih bertanggungjawab dalam menjaga ataupun membendung penyebaran COVID-19 di kalangan pelajar sekolah. Jadi, pelaksanaan sistem pembelajaran dianggap kurang efektif dan dilihat tergesa-gesa kerana adanya sistem hybrid yang telah dilakukan iaitu sistem penggiliran pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan isu yang ketiga ialah skandal bantuan gadget. Seperti yang kita sedia maklum bahawa kerajaan memberi bantuan kepada para pelajar dari golongan B40 iaitu pelajar yang memerlukan bantuan dan berkelupuan khas iaitu dari segi bantuan gadget seperti smartphone iaitu daripada jenama Yes yang mempunyai spesifikasi yang rendah dan menyebabkan cepatnya rosak gadget tersebut. Bongkai isu COVID-19 dengan teori sosiologi dalam pendidikan. Pertama, pengumuman mengejut KPT boleh dikaitkan dengan teori konflik kerana murid serta ibu bapa tidak bersedia ketika menerima maklumat kerana harus mengatur jadual harian mereka selaras dengan kemasukan anak ke sekolah. Kedua, isu SOP sekolah boleh dikaitkan dengan teori interaktionisme kerana pelajar harus berdikari dalam melakukan sesuatu perkara kerana tidak dapat berinteraksi antara satu sama lain secara fizikal. Akhir sekali, bantuan gadget boleh dikaitkan dengan teori fungsionalisme kerana segelintir guru tidak memahami masalah murid berkaitan jaringan rangkaian internet ketika menghadiri kelas secara atas talian.
Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang cara penyelesaian bagi isu yang telah dikemukakan di atas. Jadi, COVID-19 ini sebenarnya telah memberi banyak kesan dan telah menimbulkan banyak isu bagi pihak sekolah dan juga masyarakat. Jadi tentang isu pengumuman mengejut oleh pihak KPT tentang kepulangan pelajar ke kampus. Jadi berhubung dengan isu ini, cara penyelesaiannya ialah pihak KPT sendiri perlu berbincang dengan banyak pihak dan membuat keputusan yang wajar dan pantas untuk dimaklumkan kepada para pelajar. Jika tidak, ada pada ketika itu ada yang pelajar yang sudah dalam perjalanan pulang ke kampus, yang sudah pulang ke kampus dan sebagainya. Jadi, apabila pihak KPT tidak membenarkan para pelajar untuk pulang ke kampus, ianya menjadi satu masalah dan isu di situ. Kerana ia akan membazirkan masa pelajar, kos dan juga mental pelajar akan terganggu. Jadi, pihak KPT perlu berbincang dengan sebaiknya dan membuat keputusan dengan pantas agar permasalahan seperti ini tidak akan berlaku lagi di masa hadapan. Seterusnya ialah tentang isu SOP sekolah yang mengatakan pelaksanaan sistem pembelajaran yang diberikan kurang efektif dan dilihat agak tergesa-gesa. Jadi di sini pihak KPM sendiri perlu mengkaji sebaiknya tentang sistem pembelajaran yang hendak dilaksanakan sama ada ianya bersesuaian dengan para pelajar atau murid di Malaysia ini, tentang faktor internet, peranti dan sebagainya. Walaupun pada ketika itu, itulah penyelesaian yang wajar dilaksanakan dan dilakukan, namun pihak KPM perlu lebih mendengar suara masyarakat tentang isu ini dan memberi penyelesaian lain. Baiklah, isu seterusnya adalah tentang skandal bantuan gadget baru-baru ini yang mengatakan tentang spesifikasi telefon pintar yang rendah diberikan kepada pelajar. Untuk penyelesaian masalah ini, spesifikasi telefon itu sendiri perlu ditapis terlebih dahulu dan perlulah selaras dengan tahap teknologi terkini agar lebih memudahkan pelajar untuk belajar. Walaupun pihak kerajaan perlu mengeluarkan bajet yang agak banyak untuk spesifikasi telefon yang baik, namun ianya akan memberikan kebaikan dan ganjaran kepada kerajaan di masa hadapan nanti. Jika tidak, para pelajar akan mempunyai masalah seperti lambat untuk masuk ke kelas online, telefon bermasalah dan sebagainya. Ianya sedikit sebanyak mengganggu sesi pembelajaran pelajar itu sendiri. Konklusinya, setiap isu pasti ada jalan penyelesaiannya. Melalui teori-teori yang telah dinyatakan, kita dapat mengenal pasti dengan lebih lanjut isu yang telah menjadi bualan semua pihak tersebut. Sekaligus, cara-cara untuk menangani masalah tersebut dapat diutarakan dengan lebih jelas. Sehubungan dengan itu, pihak Kementerian Pendidikan haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya agar isu yang sama tidak akan bangkit lagi. Hal ini juga demi menjaga nama baik institusi pendidikan di negara kita. Ia juga secara tidak langsung akan memberi semangat kepada pelajar untuk menuntut ilmu tanpa mengira apa pun cabaran yang mendatang. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.